Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair, amma ba'd. Muka surat 112. Di antara doa Nabi SAW yang baginda ajarkan kepada Hasan bin Ali yang dibaca ketika kunut witir. Siapakah Hasan bin Ali? Siapa boleh jawab? RM20. Angkat tangan. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Angkat siapa yang paling awal angkat tangan tadi? Ha? Kan? Siapa dia? Apa hubungan dengan Rasulullah? Jangan khabar, tak boleh. Dia seorang ah. Tak ada jawapan ah? Ha? Salah. Tak lepas, tak penuh. Ha? Ha? Habis. Dah lama sangat. Okey. Rasulullah pernah ajar doa kepada Hasan bin Ali dengan doa pada sembahyang, pada doa kunut witir. Jadi disunatkan berdasarkan kepada beberapa hadis Nabi, bila seseorang itu dia sembahyang witir. Sembahyang witir ini sama ada di dalam bulan Ramadan ataupun di luar daripada bulan Ramadan. Maknanya sembahyang witir ni bukan ada di dalam bulan Ramadan je. Yang orang buat apa dia 15 16 kan. Maknanya setengah yang Ramadan yang terakhir bermula pada malam 16 sampai habis kan. Sebenarnya kunut witir ini dia ada bila-bila masa pun boleh. Bila kita nak buat witir, dia boleh. Cuma sebahagian ulama dia berpendapat kunut ini selepas malam yang ke-15, iaitu malam yang ke-16 sampai habis Ramadan. Jadi apakah doa kunut yang diajar oleh Rasulullah kepada Hasan bin Ali? Pertamanya sekali, sebelum kita nak baca doa ini, sembahyang witir itu sendiri bukan hanya ada di dalam bulan Ramadan sahaja. Selain daripada isu kunut, ketika sembahyang witir itu juga boleh kita sembahyang pada tiap-tiap hari malam. Jadi bila kita waktu sembahyang witir? Selepas isyak, sebelum masuk waktu subuh. Nabi SAW bersabda, ij'alu awakhira salatikum witra. Jadikanlah sembahyang yang akhir daripada kalangan sembahyang-sembahyang kamu dengan sembahyang witir. Di waktu pagi kita dah mula dah sembahyang kan. Waktu pagi kita sembahyang apa? Orang dah sembahyang mulai ke, lepas tu masuk sembahyang subuh, qabliyah subuh, zuhur berserta dengan rawatibnya. Lepas tu asar, sebelum asar, maghrib, isyak. Jadi dia suruh tutup, Rasulullah suruh tutup, sudahi, akhirkan sembahyang itu dengan witir. Jadi isunya witir ini ada di dalam bulan Ramadan dan juga di luar daripada bulan Ramadan. Apakah doa tersebut? Waqini syarra ma qadaita. Peliharalah aku daripada keburukan yang engkau takdirkan. Kita masih lagi membincangkan masalah bab takdir, iaitu ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada ketentuan itu ketentuan yang baik ataupun ketentuan yang buruk kepada kita. Jadi Rasulullah SAW sendiri dia mengajar sahabat-sahabatnya, di antaranya apa dia cucu dia sendiri, dah tersebut tak jadi teka-teki dah lah. Dia ajar cucu dia sendiri, Hasan bin Ali ini, ketika berdoa di dalam sembahyang witir itu minta doa Allah Ta'ala jauhkan daripada takdir buruk kepada kita.
Ni semua kita kena berdoa. Ya Allah Tuhanku, jauhkanlah takdir buruk kepadaku. Kalau dalam bahasa Arabnya, waqini syarra ma qadaita. Peliharalah aku kejahatan apa yang engkau takdirkan, apa yang engkau tetapkan. Kita tak nak Allah Ta'ala takdirkan, tentukan perkara-perkara yang buruk kepada kita. Tetapi andai kata Allah Ta'ala takdir juga, itu kita redha lah. Sebab itu dinamakan beriman kepada qada dan qadar. Ketentuan Allah Ta'ala kita redha lah. Cuma bila kita berdoa ini, kalau benda tu dah maknanya benda tu dah ditetap, termaktub di sisi Allah Ta'ala, ditakdirkan perkara yang buruk kepada kita. Jadi doa sangat penting. Bila kita berdoa, kita minta Allah Ta'ala ubah. Kita minta Allah Subhanahu Wa Ta'ala ubah. Kita tidak boleh menjadikan takdir Allah sebagai dalil untuk meninggalkan perintahnya. Jadi jangan jadikan takdir, ini Allah Ta'ala takdir dah, aku tak semayang. Allah Ta'ala takdir, aku tak puasa. Padahalnya itu diwajibkan, diperintahkan supaya kita melaksanakan. Tak boleh serah kepada takdir. Dan dalil untuk tidak menjauhi larangannya. Allah Ta'ala takdir aku buat maksiat, nak buat macam mana? Dia serah macam tu. Jadi apa peranan dia? Apa usaha dia? Allah tak ada tujuan apa Allah Ta'ala bagi akal? Kalau dia tujuan bagi akal untuk berfikir, dia kena fikirlah. Dia sebagai hamba wajib mentaati perintah Allah, melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan. Dia tak boleh serah bulat-bulat kepada takdir. Sebab di sana manusia dia ada usaha. Faham? Bahkan wajib dia beriman dan yakin bahawa Allah memiliki hujah ke atas kita dengan turunnya Al-Quran dan terutusnya para rasul. Allah Ta'ala turunkan Quran untuk diamalkan, dan diutuskan rasul untuk mentafsirkan, menterjemahkan, menghuraikan, menyampaikan ajarannya dalam Quran. Di samping Allah Ta'ala bagi akal, diturunkan Al-Quran, diutuskan para rasul. Kalau kita, rasul kita Nabi Muhammad SAW, maknanya rasul ni ajak orang kepada Allah. Tak boleh kita bagi alasan, serah pada takdir ya. Serah pada takdir. Allah Ta'ala nak jadi orang yang baik ke, orang yang tak baik ke, sembahyang ke, tak sembahyang ke, serah kepada Allah Ta'ala. Tak boleh. Kita ada usaha. Sebab Allah Ta'ala dah bagi akal. Allah Ta'ala berfirman supaya tidak ada bagi manusia suatu hujah ataupun sebarang alasan untuk berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah dia mengutuskan para rasul. Jadi tak boleh kita nak bagi alasan, tak ada hujah, tak ada dalil untuk manusia bagi alasan kenapa tak sembahyang, kenapa tak buat ibadat, kenapa kamu duk buat maksiat. Tak boleh bagi. Sebab rasul diutuskan untuk bagi tahu kepada manusia. Ini halal, ini haram. Boleh tak boleh? Dosa, pahala. Syurga, neraka. Ya ayuhan Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan engkau untuk membawa kabar gembira dan kabar menakutkan. Apa maksud kabar gembira? Kabar maknanya cerita, maklumat cerita tentang seronok. Maklumat tentang seronok ni apa dia? Syurga. Maklumat tentang perkara yang tak seronok, menakutkan, neraka. Disampaikan oleh Nabi. Kalau buat macam ni, balasan dia syurga. Buat macam ni, neraka. Mana boleh serah pada takdir kita tak buat baik? Sebab arahan, perintah tu dah ada. Diutuskan Nabi, diturunkan Al-Quran. Tak boleh bagi alasan di hadapan Allah. Tak boleh bagi alasan di hadapan Allah. Kita meyakini bahawa Allah tidak memerintahkan serta melarang, melainkan orang-orang yang berkemampuan. Allah Ta'ala tahu kita mampu tak mampu melaksanakan perintah Allah. Sembahyang ke, puasa ke, zakat ke, haji ke, buat baik, Allah Ta'ala tahu kita mampu tak mampu.
mampu meninggalkan maksiat, minum arak, judi, zina, mengumpat, buat dosa, buat zalim. Allah Ta'ala tahu kita memang mampu. Sebab tu datangnya hukum. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang, tidak membebankan seseorang, tidak menyusahkan dan menyulitkan seseorang, melainkan mengikut kemampuan. Semua kita ni mampu buat hukum Allah. Semua kita mampu melaksanakan hukum Allah. Mana kita boleh bagi alasan? Kita mampu. Cuma kita nak bagi alasan kenapa? Quran dah diturunkan oleh Allah, diutuskan Nabi. Ajaran Allah ini jelas. Hukum Allah jelas. Macam mana nak bagi alasan? Di akhirat besok orang bagi alasan tak boleh. Tak diterima alasan tersebut. Sebab peluang, ruang, kesempatan untuk dia beribadat kepada Allah, untuk dia taat kepada Allah dan meninggalkan segala larangan, dia telah sampai maklumat kepada dia. Tak ada orang tak tahu sembahyang itu benda tu wajib daripada kalangan orang Islam. Babi itu haram dimakan. Bunuh orang itu berdosa. Judi, berzina itu haram. Tak ada orang tak tahu. Kenapa nak langgar? Kenapa nak lawan? Kerana degil. Kerana degil lah. Dengan sikap degil lah seseorang itu layak masuk neraka. Kerana degil. Degil, sombong, takabur. Sebagaimana sifat iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Sebab apa dihukumkan kafir? Sombong, angkuh. Jadi kita orang Islam jangan sombong, jangan angkuh. Takut berperangai sebagaimana perangai iblis. Sombong, angkuh, rasa hebat, rasa mulia, rasa agung. Sebab apa iblis dia tak nak sujud kepada Nabi Adam? Apa alasan dia? Siapa tahu dapat pahala ni, dapat apa dia? Hadiah. Siapa boleh jawab? Angkat tangan, baca ayat Quran tu. Dia kena baca ayat Quran. Apa ayat Quran yang kata? Lagi? Okey, lagi itu satu ayat. Alasan iblis kepada Allah. Ni Ustaz Akmal tulis RM20. Alasan iblis kepada Allah, dia tak nak sujud kepada Adam sebab apa? Baca ayat Quran. Apa ayat? Okey. Ni Yusuf RM20. Nanti dekat raya kita bagi. Siapa yang boleh jawab soalan-soalan dalam kuliah ni, semua kita bagi duit. Kalau soalan tu berat sikit, susah sikit, RM30. Okey. Allah tidak memaksa sesiapa untuk melakukan maksiat ataupun meninggalkan ketaatan. Allah Ta'ala tahu dia mampu meninggalkan maksiat. Bukan satu kita kata terpulang kamu nak buat tak buat. Allah Ta'ala tak paksa. Kamu nak semayang tak semayang kan. Jadi terserah kepada kehendak. Tetapi di akhirat besok dia ada hukuman. Dia ada hukuman sebab Allah Ta'ala tahu benda tu memang kita mampu. Sebab itu dia apabila dia meninggalkan dalam sesuatu yang berada di dalam kemampuan dia, sebab itu ada tindakan. Bukan maknanya dia tak tahu, dia tak mampu nak sembahyang, Allah Ta'ala paksa sampai dia boleh kena sembahyang. Dia tak boleh nak tinggal maksiat, tak boleh tinggal. Allah Ta'ala paksa supaya tinggal, tak. Allah Ta'ala suruh berdasarkan memang dia mampu. Contohnya sembahyang, apa alasan kita tak nak sembahyang? Kita mampu ke tak mampu? Bukan dalam keadaan tak mampu. Tinggal sesuatu yang mungkar, mampu tak mampu tinggal? Kenapa tak buat? Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala yang menjadikan kita. Betul? Allah Ta'ala tahu tak kemampuan kita? Tahu. Jadi tak buat tu bukan kerana tak mampu. Kerana nafsu syaitan yang ada dalam diri kita. Allah Ta'ala juga berfirman, oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Allah Ta'ala juga berfirman pada hari ini, tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari itu. Hukuman adil.
Sama ada orang itu dimasukkan dalam syurga, mana-mana orang, mana-mana individu, ataupun sebaliknya Allah Ta'ala humbankan dalam neraka. Semua berdasarkan kepada kesalahan diri sendiri. Kalau dia masuk syurga, layaklah dia masuk syurga dengan sebab ibadat-ibadat yang dilakukan. Kalau dia masuk neraka, layaklah masuk neraka dengan kejahatan-kejahatan yang dia buat. Sedangkan dia mampu buat ibadat, dia tak buat. Dia mampu tinggal maksiat, dia tak tinggalkan. Jadi kita ni duk baca penerangan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama ni, nak didik kita jadi baik lah. Di samping Quran kita baca, hadis kita baca, sebelum kita mati ni kita kena jangan bawa dosa. Kalau bawa dosa kita kepada Allah, Allah Ta'ala akan timbang. Wal waznu yawma idzinil haq faman sakulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan pada hari itu benar. Kita buat macam mana pun, sekecil-kecil kesalahan ataupun sekecil-kecil kebaikan, semua ditimbangkan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kecil mana pun diperlihatkan, dia akan ditimbang. Jadi kita ni sanggup ke bila kita mati kita buat dosa? Dosa tu akan ditimbang di akhirat nanti. Kalau berat dosa kita masuk neraka, sanggup ke? Kalau tak sanggup, kena tinggal maksiat, kena bertaubat, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi orang yang baik. Allah Ta'ala takdirkan kita duduk dah di sekolah ni, sepatutnya peluang untuk mendidik, mentarbiah, mengasuh diri kita menjadi orang yang baik. Maknanya peluang itu terbuka luas. Kenapa tak jadi baik? Hari-hari dengar Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, tak nak amal juga, nak lawan juga, degil juga. Dan salah satu daripada sifat ahli neraka kerana degil. Degil untuk tunduk kepada kebenaran. Salah satu daripada sifat ahli neraka, degil, keras hati, keras kepala, tak nak tunduk kepada kebenaran. Ini sifat ahli neraka. Dalil-dalil di atas menunjukkan bahawa seseorang hamba itu mempunyai perbuatan dan usaha yang akan dibalas kebaikan dan dengan pahala. Maknanya usaha daripada hamba. Kita boleh melakukan sesuatu perbuatan, kita mampu melakukan sesuatu usaha. Kenapa tak buat? Semua tu kita mampu buat, tapi isunya tak buat. Yang tu yang kena balasan, kena hukuman, kena azab di sisi Allah Ta'ala kerana ingkar, kerana degil. Manusia ni dia degil, dia cukup keras kepala. Sebab tu Allah Ta'ala jadikan syurga neraka. Sebab nak ajar di atas dunia tak terajar, tak terdidik, tak nak dengar, keras kepala. Tak apa. Atas dunia suruh buat baik tak nak buat. Jangan buat maksiat, dia langgar juga. Tak apa, tunggu. Sebab itu penting syurga neraka. Syurga untuk orang yang taat, neraka untuk orang yang lawan. Sebab itu perlu alam akhirat. Alam akhirat inilah tempat satu masa dibalas segala apa yang dilakukan oleh manusia. Manakala perbuatan keburukannya pula dibalas dengan siksaan. Hal ini semuanya terjadi pada takdir. Semua telah ditetapkan, ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, iman itu ucapan dan amalan. Iman itu bukan sekadar ucapan, diikuti dengan amalan, perbuatan, tindakan, usaha. Baru nampak jadi orang beriman. Bukan kata amanna, kami beriman, tapi tak buat, tak ikut, tak patuh. Iman itu ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota, dan keyakinan di dalam hati. Bila kita percaya kepada Allah, kepada Rasul, kena ada dalam hati. Ucapan, tasdik dengan hati, diikuti dengan amalan, amalan zahir. Ia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman tu makin lama dia bertambah dengan sebab kita buat baik. Kan dalam Al-Quran kan, banyak tempat disebut bila kita membaca ayat Quran, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Maknanya bila kita buat satu ibadah, bukan saja baca Quran, sembahyang ke, puasa, zakat, haji, bersedekah, buat baik ke, iman kita bertambah.
Sebaliknya kalau buat maksiat, iman tu kurang. Kita mengumpat kat orang. Bila sebut mengumpat, orang nampak jangan mengumpat bulan puasa. Sebenarnya mengumpat ini mengutuk orang bulan puasa, tak bulan puasa semua salah. Cuma bulan puasa, bulan latihan lagi salah kalau kita mengumpat. Sebab kena kawal mulut. Bukan kawal daripada masuk makanan dan minuman dalam mulut. Daripada mengumpat ke orang, menyakiti hati orang, tak boleh. Jadi bila buat maksiat, iman kita berkurangan. Iman kita akan jadi malap, akan jadi lemah. Allah Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan keikhlasan, dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Apa makna ikhlas? Siapa boleh bagi jawapan yang tepat? Angkat tangan. Ikhlas apa makna? Siapa boleh bagi jawapan? Dalam Quran kata, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan melakukan ibadat dengan tulus ikhlas kepada Allah. Mereka tidak diperintahkan, yakni manusia, melakukan ibadat melainkan dengan ikhlas. Apa makna ikhlas? Mengharapkan keredaan Allah. Ada tak tujuan lain selain mengharapkan keredaan Allah? Tak ada kan? Itulah maknanya tak ada tujuan, tak ada maksud lain. Bila buat ibadat tak ada maksud, tak ada tujuan, tak ada terlintas benda-benda yang menyimpang daripada maksud mempersembahkan ibadat kepada Allah. Okey, tulis nama dia, RM20. Lepas nama-nama yang ditulis tu, Ustaz Akmal bagi pejabat. Lagi tetap teguh di atas tauhid. Tauhid, apa makna tauhid? Apa makna tauhid? Perkataan tauhid tu apa makna? Tak betul beriman, berakidah. Makna yang tepat tauhid tu apa dia? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab dia kena angkat tangan dulu. Okey, apa makna? Mengesakan. Apa maksud mengesakan Allah? Apa maksud mensatukan? Tidak mensyirikkan. Tulis nama dia. Mendirikan sembahyang. Semua orang tahu mendirikan sembahyang. Apa maksud menunaikan zakat? Tak ada terus. Dan demikian itu adalah agama yang benar. Menunaikan zakat. Zakat ni apa dia? Tu'khudhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Ambil harta daripada orang kaya bagi kepada orang miskin. Okey. Ini satu soalan yang lain. Berapakah golongan yang layak menerima zakat? Satu. Jawapan lain? Apa ayatnya? Okey, tulis lagi. Usuk dua. Dalam ayat ini Allah menjadikan ibadat kepadanya keikhlasan hati. Maknanya bila kita buat ibadat tu, tumpuan hati kita, tawajuh hati kita, tak ada maksud lain, mesti kerana Allah. Itu ikhlas. Ini semayang pun kerana suruh. Balik ni cuti ni tengok semayang tak? Makan sahur, lepas makan sahur tidur pula. Biasalah tu. Lepas makan sahur tidur, subuh tak bangun. Bangun pukul 10, pukul 12. Tak apalah, qada dia kata. Mana boleh qada? Subuh dah tak sembahyang berjemaah. Duduk sekolah ni kena ikut peraturan. Sebab ada undang-undang. Kalau tak ikut undang-undang ni kena tindakan. Di rumah ni tak ada undang-undang. Sepatutnya di undang-undang di sekolah dengan rumah ni sama ya. Kena bangun awal juga, kena sembahyang berjemaah juga. Tapi semua tu akan langgar ni. Balik saja habis lah. Tak ada nak merasuk raya lagi. Dah tinggal sembahyang. Bukan saja kadang-kadang tinggal sembahyang jemaah. Dia tinggal sembahyang. Sebab duduk ni, tangan ni. Apa dia ni?
Balik yang pertama dia balik, ni ingat bila dia balik masuk saja rumah, terus ambil handphone, dia cas dulu. Dia tak buat kerja lain tu. Nak semak Quran ke, kemas baju ke, basuh baju yang kotor-kotor di sekolah ni, dia cas handphone dia dulu. Dia cas dulu sebab dia nak main Lepas tu tak ingat nak buka puasa, tak ingat nak sembahyang. Tak ingat lah. Suruh apa pun tak ingat lah. Duduk seorang-seorang dalam bilik. Ni ada di kalangan pelajar akan buat macam tu. Tak serik-serik, tak insaf-insaf. Kenapa? Dah beritahu lah bahaya game ni, tak dengar juga. The game. Buang masa. Maknanya kamu ni tak ada kekuatan. Kalau tak ada peraturan, kamu tak boleh nak ikut. Tak boleh nak displaykan diri sendiri. Kamu ni bukan besar Syafi'i tu. Syafi'i umur berapa? Besar tu boleh nak kena atur, semua nak kena orang urus kan. 3 tahun. Ini kamu ni dah tua bangka, dah akhir balik, mesti boleh berfikir yang mana baik, yang mana buruk. Dalam ayat ini Allah menjadikan ibadat kepadanya keikhlasan hati, pelaksanaan solat dan pembayaran zakat, kesemuanya daripada agama Rasulullah sallallahu daripada agama. Semua sembahyang, puasa, zakat, haji semua daripada agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu terbahagi kepada 70 lebih cabang. Cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabangnya yang paling rendah ialah membuang gangguan daripada jalan. La ilaha illallah tu cabang iman yang paling tinggi, iaitu mentauhidkan, mengagungkan Allah, tu iman yang paling besar. Tidak mensyirikkan Allah Ta'ala. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang layak disembah melainkan Allah. Serendah-rendah iman buang sampah ataupun buang halangan yang duduk di jalan, duri ke apa yang orang duk lalu kan, batu ke sebagai penghalang, lalu dibuang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.